Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, selamat petang semua. Sampai hari ini kita masih tertanya-tanya siapa yang akan menjadi TPM ataupun Timbalan Perdana Menteri untuk Anwar Ibrahim. Tokmat lah, Zaid Hamidi lah, lepas itu ada nama baru, Hishamuddin Husin pun dikabarkan boleh menjadi Timbalan Perdana Menteri untuk Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan, selain daripada TPM yang dicari-cari rakyat, dicari-cari kerajaan perpaduan, di mana Anwar Ibrahim ada membuat pengumuman bahwa Timbalan Perdana Menteri nanti yang akan diumumkan adalah rahasia, masih lagi rahasia. Jadi setakat ini yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita adalah yang bakal membarisi barisan kabinet menteri-menteri di bawah kerajaan perpaduan. Setakat ini Anwar Ibrahim belum membuat pengumuman, tetapi yang pasti akan diumumkan masa terdekat ini. Ada satu parti yang kita lihat sedang saya rasa lah bagi pendapat saya, tapi saya tidak cakap ini betul. Ada satu parti di dalam kerajaan perpaduan, yaitu Parti Warisan. Dilihat mereka macam sedang memujuk untuk meminta ahli warisan, wakil daripada warisan untuk menjadi menteri dalam kabinet perpaduan, kabinet kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim. Jadi bagaimana pendapat Anda? Adakah warisan boleh ataupun layak mendapat sekurang-kurangnya satu jawatan menteri dalam kabinet kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kalau saya tuan-tuan dan puan, kalau ada kuota dipersilakan, tidak masalah. Yang penting untuk Timbalan Perdana Menteri, di mana kita lihat ada satu menteri dalam kabinet bayangan yang tular di media sosial yang memperlihatkan gambar raja itu bahwa Shafie Apdal menjadi Timbalan Perdana Menteri. Kalau Shafie Apdal menjadi Timbalan Perdana Menteri itu saya tak setuju, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya tak setuju? Sebelum saya jawab, coba kamu tanya diri kamu sendiri. Warisan hanya menang 3 kursi sahaja. Manakala Blok Borneo yang lain, di dalam Blok Borneo sudah pasti GPS dan GRS antara yang mendapat kursi tertinggi. Pertama, GPS yang mendapat paling banyak kursi, 22 atau 23, saya lupa sudah, tuan-tuan dan puan. GRS pula 6 kursi, dan Warisan tidak mampu pun dekat dengan kedudukan mereka untuk berapa kursi yang mereka menang. Jadi tidak relevan lah untuk Warisan Shafie Apdal menjadi Timbalan Perdana Menteri. Tetapi kalau kita lihat, mungkin kalau menteri dalam kabinet Anwar Ibrahim mungkin boleh. Tapi tuan-tuan dan puan, apa pendapat Anda? Adakah Warisan layak untuk menjadi salah satu menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kabinet kerajaan perpaduan? Jadi selain daripada itu, banyak lagi yang kita lihat, dilihat memujuk Anwar Ibrahim untuk menjadi menteri dalam kerajaan perpaduan. Tetapi setakat ini Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, masih membuat kenyataan bahwa pengumuman untuk menteri dalam kerajaan perpaduan akan diumumkan tidak lama lagi. Jadi semua sabar saja, kita tunggu siapa yang bakal menjadi menteri dalam kabinet baru Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah pasti semua pun menantikan. Terutamanya kepada kamu yang contohnya lah, macam saya minat Khairi Jamaluddin. Saya berharap juga Khairi Jamaluddin untuk masuk dalam senarai menteri kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim. Saya setuju jika KJ yang disenaraikan menjadi menjawat salah satu menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa komen Anda? Adakah KJ layak ataupun Warisan ataupun kamu mempunyai nama yang boleh masuk dalam menteri-menteri kabinet kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim? Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan semua. Kepada Anda yang di luar sana yang sudah sentiasa bersama di dalam channel ini, janganlah lupa tekan subscribe supaya kamu tahu info-info yang update daripada channel ini. Tuan-tuan dan puan, saya nak berkongsi dengan kamu hari ini
satu kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sehingga hari ini menjadi tanda tanya siapa yang akan mengisi jawatan menteri-menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Senarai kabinet masih dalam perbincangan umum beberapa hari lagi. Jadi masih belum ada menteri-menteri yang akan dibagi senarai hari ini untuk jawatan siapa yang akan menjadi menteri di bawah Kabinet Kerajaan Perpaduan. Pengumuman senarai kabinet akan mengambil masa beberapa hari lagi, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kerana beliau tidak mahu melantik menteri dengan tujuan untuk memberi ganjaran secara berlebihan. Anwar berkata, perbincangan untuk melantik menteri turut sedang dilaksanakan bersama Parti Gabungan Pakatan Harapan. Ia masih dalam perbincangan. Dalam beberapa hari lagi, insya Allah kita akan mengemukakan cadangan tersebut, kata Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita masih menantikan siapa yang akan menjadi menteri-menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Dalam pada itu tuan-tuan dan puan-puan, setelah kenyataan daripada Perdana Menteri berkenaan dengan pengumuman kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri, daripada biharian.com juga, speaker bincang dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tarik pembukaan Parlimen ke-15 yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun berkata beliau akan berbincang dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai tarik pembukaan persidangan Parlimen ke-15 dalam masa terdekat. Beliau menjangkakan persidangan pertama Parlimen selepas pembentukan kerajaan baru diadakan pada bulan hadapan. Saya rasa perhatian utama sekarang ialah bagi pembentangan bajet mini bagi menjamin operasi negara berjalan lancar bagi tahun Januari 2023. Jadi ia perlu persidangan, perlu dibuat sebelum tahun baru 2023, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri ke-10 di Istana Negara. Anwar Ibrahim yang mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini dilaporkan berkata, satu sesi sidang khas Parlimen perlu diadakan bagi membentangkan belanjawan khas atau mini bajet 2023 antaranya untuk membayar gaji penjawat awam sebelum 31 Disember. Bajet 2023 dibentangkan pada 7 Oktober lalu oleh Menteri Kewangan pada ketika itu, yaitu Tengku Datuk Seri Tengku Abdul Aziz. Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dengan peruntukan keseluruhan berjumlah 372.3 bilion. Manakala Parlimen dibubarkan 3 hari selepas itu bagi memberikan laluan kepada pilihan raya umum ke-15 diadakan. Jadi speaker bincang dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tarik pembukaan Parlimen ke-15 adalah untuk perbincangan mini bajet mini untuk persediaan tahun baru tahun hadapan, yaitu Januari 2023 yang tidak beberapa bulan lagi akan sampai. Katanya, saya rasa perhatian utama sekarang ialah bagi pembentangan bajet mini bagi menjamin operasi negara berjalan lancar bagi Januari 2023.